Dalam kegelapan malam Siberia yang gelap gelita, sebuah pesawat penumpang besar sedang menjunam ke arah bumi. Satu-satunya individu yang mengawal pesawat itu duduk di kerusi kapten ialah seorang budak lelaki berusia 15 tahun yang ketakutan. Walaupun usaha terdesak dilakukan untuk mengambil alih kawalan, pegawai pertama duduk terlalu jauh ke belakang dan tidak dapat mencapai kawalan dengan betul. Setiap minit berlalu, pesawat kehilangan beberapa ribu kaki ketinggian semakin hampir dengan kawasan pergunungan di bawahnya. Apa yang berlaku nampak seperti rampasan kapal terbang tetapi bukan. Bagaimana sebuah pesawat dalam penerbangan antarabangsa biasa boleh berakhir dalam terjunan menegak dengan seorang kanak-kanak mengawal pesawat, dan siapa yang boleh menghentikan bencana ini sebelum terlambat? Astrolab membawa anda tragedi Aeroflot penerbangan 593. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Pada 22 Mac 1994, sekitar jam 4 petang waktu tempatan, sebuah Aeroflot Airbus A310 sedang bersiap untuk perjalanan jauh ke arah timur dari lapangan terbang Sheremetyevo di Moskow, Rusia ke Hong Kong. Pada usia hanya 2.5 tahun sejak tarikh pembuatannya, A310 ini telah mengumpul lebih 5,300 jam penerbangan. Sesuatu yang agak tipikal bagi pesawat penumpang jarak jauh seumpamanya. Secara rasmi dimiliki oleh sebuah bank Perancis. Pesawat itu dipajak kepada Aeroflot dengan warna syarikat tersebut dan pendaftaran Perancis. Pesawat itu dijadualkan beroperasi sebagai Aeroflot penerbangan 593 dalam laluan terus dari Moskow ke Hong Kong dengan jumlah 63 penumpang termasuk 25 warga asing. Pada kira-kira jam 4.30 petang, pesawat ditolak keluar dari pintu pelepasan, menghidupkan enjinnya dan mula bergerak untuk berlepas. Penerbangan ke Hong Kong dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam merentasi Rusia Barat dan Tengah sebelum memasuki Mongolia dan beberapa jam kemudian China Tengah sebelum tiba di destinasi sejurus sebelum tengah hari waktu tempatan. Duduk di kerusi kiri ialah Kapten Andrei Danilov yang berusia 40 tahun dengan jumlah masa penerbangan melebihi 9,600 jam termasuk 950 jam pada A310. Sebelum beralih kepada A310, beliau telah mengumpul 4,700 jam sebagai kapten di Tu-134, sebuah jet Soviet jarak pendek hingga sederhana. Menemani Kapten Danilov di kerusi kanan ialah pegawai pertama berusia 33 tahun, Igor Piskar, dengan jumlah masa penerbangan melebihi 5,800 jam. Beliau mempunyai lebih 3,100 jam masa penerbangan sebagai kapten juga di Tu-134. Terdapat seorang lagi kru dalam penerbangan ini, Kapten Yaroslav Kadrinsky. Sebagai juruterbang bantuan dalam penerbangan 593, tugasnya adalah menggantikan 2 juruterbang lain semasa bahagian pelayaran penerbangan supaya mereka boleh bergilir-gilir rehat sebelum mendarat di Hong Kong. Pada usia 39 tahun, Kadrinsky mempunyai lebih 8,900 jam masa penerbangan dengan 900 jam sebagai kapten di A310. Sebelum memulakan latihannya di Airbus, beliau pernah menerbangkan pelbagai pesawat Soviet termasuk IL-76, sebuah pesawat pengangkut kategori besar. Disebabkan jenis pesawat ini masih baru bagi syarikat tersebut, ketiga-tiga juruterbang hanya menerbangkan A310 kurang daripada 2 tahun. Kru penerbangan dan seluruh syarikat penerbangan itu juga masih baru dengan pesawat ini serta pesawat buatan barat secara umum, terutamanya sistem avionik moden yang canggih. Selepas pergerakan singkat dengan 3 juruterbang di hadapan dan 9 pramugari menjaga penumpang dalam kabin yang membawa keseluruhan 75 orang, Aeroflot Airbus A310 berbaris di landasan bersedia untuk berlepas. Kru penerbangan menggunakan kuasa penuh dan beberapa saat kemudian pesawat itu pun terbang ke udara sambil membelok ke arah timur. Dengan muatan hanya bersamaan suku daripada kapasiti maksimum, Airbus itu melonjak ke langit dan mencapai altitude pelayaran awal dalam masa 12 minit. Dalam tempoh 30 minit selepas berlepas, penerbangan 593 telah stabil pada ketinggian 33,100 kaki atau 10,100 meter, sepenuhnya berada di laluan timurnya. Ketika pramugari selesai menghidangkan makan malam kepada semua penumpang, malam pun tiba dan dengan baki 9 jam lagi penerbangan, kebanyakan penumpang berehat di tempat duduk masing-masing untuk perjalanan malam yang panjang.
Ramalan cuaca menjangkakan perjalanan yang tenang dan lancar sehingga ke Hong Kong dan tiada sebab untuk berasa bimbang. 4 jam selepas penerbangan bermula, ketika penerbangan 593 menghampiri sempadan Mongolia, keadaan masih tenang dan rutin seperti biasa di dalam Airbus A310. Kapten Danilov telah meninggalkan kokpit untuk berehat mengikut jadual, manakala pegawai pertamanya terus memantau penerbangan bersama Kapten Kadrinsky, juruterbang bantuan yang ditetapkan. Namun pada ketika ini, kedua-dua juruterbang itu tidak bersendirian di kokpit. Mereka ditemani seorang lagi juruterbang Aeroflot yang menaiki penerbangan itu sebagai penumpang serta 2 orang remaja. Mungkin niat cuma nak memberi pengalaman luar biasa kepada anaknya. Kapten Kadrinsky membawa anak lelakinya dan anak perempuannya LR dan Jana bersama dalam perjalanan ke Hong Kong dan menjemput mereka ke kokpit untuk melawat. Membenarkan orang luar berada di dalam kokpit sendiri sudah merupakan pelanggaran peraturan yang tak boleh dimaafkan sama sekali. Kokpit yang direka hanya untuk beberapa kru kini dipenuhi 5 orang termasuk 2 kanak-kanak. Tetapi apa yang berlaku seterusnya membawa situasi itu ke tahap yang sama sekali baharu. Beberapa minit kemudian, Kapten bangun dan menjemput anak perempuannya, Jana, mengambil tempatnya di kerusi kiri. Mahukan anaknya merasa seperti benar-benar menerbangkan pesawat, Kapten membuat perubahan pada mod kawalan autopilot dan kemudian menyuruh Jana memegang yoke. Yoke merujuk kepada alat kawalan pesawat. Kapten menukar daripada mod navigasi yang mengekalkan pesawat di laluan asalnya kepada mod heading. Dengan melakukan ini, beliau dapat mengarahkan autopilot membelokkan pesawat perlahan-lahan ke kiri, mewujudkan perasaan bahawa tangan Jana pada yoke sedang mengawal belokan itu. Untuk seketika, Jana percaya dia sedang menerbangkan pesawat itu sendiri walaupun hakikatnya autopilot masih mengawal sepenuhnya. Dengan Jana masih memegang yoke, Kadrinsky kemudian mengarahkan pesawat membelok semula ke kanan. Setelah pesawat kembali ke laluan asal yang diprogramkan, beliau mengaktifkan semula mod navigasi dan penerbangan 593 kembali ke laluan seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tidak lama kemudian, anak-anak itu bertukar tempat dan anak lelaki Kapten Elda duduk di kerusi kiri. Ayahnya mengulangi manuver yang sama mengarahkan autopilot membuat belokan kira-kira 15 darjah ke kiri sebelum kembali ke kanan. Kali ini, bagaimanapun, keadaan tidak berjalan semudah sebelumnya. Anaknya berkata, "Boleh saya pusingkan yoke sendiri?" "Ya, cuma tengok arah awak pergi. Kita sedang membelok ke kiri, jadi pusingkan yoke ke kiri." Kerana ingin tahu bagaimana rasanya menerbangkan pesawat, LR bertanya kepada ayahnya sama ada dia boleh menggerakkan yoke. Mengetahui autopilot masih aktif dan tidak menganggapnya sebagai masalah, Kadrinsky tidak membantah ketika beliau menetapkan semula heading ke laluan pintasan dan mengaktifkan semula mod navigasi. Kapten berpaling untuk bercakap dengan anak perempuannya mengalihkan fokus daripada memantau instrumen penerbangan. Sementara itu, pesawat melepasi laluan pelan penerbangan dan terus membelok ke kanan. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena dan tiada siapa menyedarinya lagi. Ketika LR yang tidak sedar apa-apa terus menolak kontrol kolom ke kanan. Rintangan terhadap autopilot itu menyebabkan sistem automasi pesawat mengaktifkan fungsi override. Direka untuk mengutamakan input juruterbang dalam situasi kecemasan. Fungsi itu memutuskan autopilot daripada aileron tanpa mematikannya sepenuhnya. Ciri ini bertujuan memberi peluang kepada juruterbang untuk mengambil alih dengan cepat jika diperlukan. Disebabkan fungsi autopilot lain seperti kawalan altitude masih aktif, tiada amaran visual atau bunyi yang memaklumkan kru tentang keadaan override tersebut. Terganggu dengan kehadiran pelawat mereka, juruterbang tidak segera menyedari sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, memberi perhatian kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan penerbangan seperti merakam anak-anak menggunakan tape recorder. Sementara itu, LR memusingkan yoke lebih jauh ke kanan secara perlahan tetapi berterusan meningkatkan sudut kecondongan pesawat melebihi 20 darjah. Walaupun semuanya kelihatan normal ketika itu, situasi senyap antara manusia dan mesin sedang berlaku. "Kenapa ia membelok? Adakah ia membelok sendiri?" Ya, dengan kedua-dua juruterbang tidak memberi perhatian sepenuhnya kepada instrumen pesawat, anak kaptenlah yang pertama menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Dia sedar pesawat terus membelok tetapi tidak tahu bahawa dirinya sendiri ialah puncanya. Selepas beberapa saat berbincang sesama sendiri, salah seorang juruterbang mencadangkan bahawa pesawat sedang memasuki corak hole dan 2 yang lain bersetuju.
Hole yang mewakili corak penerbangan berbentuk lita lumba ialah prosedur biasa apabila pesawat tidak dapat meneruskan laluan asal dan sebaliknya perlu kekal di kawasan semasa. Ia melibatkan penerbangan di atas lokasi tertentu dan biasanya, tetapi tidak semestinya, diarahkan oleh kawalan trafik udara. Namun penerbangan 593 tidak menerima arahan sedemikian dan tiada perubahan dibuat pada sistem pengurusan penerbangan untuk mengaktifkan prosedur Hole kepada ketiga-tiga juruterbang. Sementara itu, sudut kecondongan pesawat ke kanan terus meningkat. Dengan itu, daya angkat yang dihasilkan sayap mula berkurang perlahan-lahan dan sudut serangan yang lebih tinggi diperlukan untuk mengekalkan altitude. Sebagai tindak balas terhadap perubahan keadaan, autopilot menaikkan hidung pesawat. Ketika semua orang di kokpit bertengkar tentang kenapa pesawat terus membelok sendiri. Sudut kecondongan melepasi 45 darjah, jauh melebihi had yang disyorkan iaitu 30 darjah. Pada masa yang sama, autopilot telah mencapai had pergerakan kawalan penerbangannya dan tidak lagi mampu mengekalkan altitude yang dipilih. Tanpa disedari sesiapa di kokpit, penerbangan 593 mula menurun ke arah bumi. Beberapa saat kemudian pesawat condong lebih 50 darjah ke kanan dan masih dengan muncung terangkat. Menghampiri sudut serangan kritikalnya, iaitu sudut antara sayap dan aliran udara masuk di mana daya angkat tidak lagi mencukupi untuk mengekalkan penerbangan mendatar. Tiba-tiba, gegaran kuat menggegarkan seluruh kabin yang dikenali sebagai buffeting. Ini petanda bahawa aliran udara di atas sayap terganggu teruk dan aerodynamic stall hampir berlaku. Ia juga petanda jelas kepada kru bahawa keadaan bukan sahaja luar biasa, malah jauh lebih buruk daripada yang dijangka. Namun begitu, juruterbang tidak sempat memahami apa sebenarnya yang sedang berlaku. Dengan gegaran yang tidak terkawal, A310 tiba-tiba mengangkat hidung dengan lebih tinggi mencapai sudut serangan kritikal dan mengalami stall. Tidak lagi menghasilkan daya angkat mencukupi pada sayap, pesawat menjunamkan hidung dan memecut ke arah bumi. Menyedari pesawat masih dalam kadar kecondongan yang kuat yang ketika itu sudah mencapai 60 darjah, pegawai pertama Piscaf memusingkan yok sepenuhnya ke kiri untuk meratakan sayap. Tetapi tindakannya dihalang oleh satu lagi ciri keselamatan. Biasanya kawalan penerbangan Airbus A310 saling bersambung. Menggerakkan satu yok akan menggerakkan yang lain dan kedua-duanya mengawal aileron bersama-sama. Namun sistem ini mempunyai decoupler mekanikal yang membolehkan satu yok terputus sementara daripada yang lain jika daya bertentangan dikenakan. Dalam kes penerbangan 593 LR yang masih berada di kerusi kapten dan disuruh ayahnya memegang yok mengekalkannya dalam kedudukan hampir neutral, manakala Piscaf memusingkan yoknya sepenuhnya ke kiri. Ini menyebabkan kontrol kolom terpisah dengan setiap yok mengawal bahagiannya sendiri. Akibatnya, yok pegawai pertama hanya menggerakkan aileron di sebelah kanan manakala aileron kiri kekal neutral. Hasilnya, tindak balas pesawat terhadap input menjadi lebih lemah daripada apa yang diinginkan dan tidak mencukupi untuk situasi itu. Menyedari tindak balas yang sangat sedikit terhadap inputnya, pegawai pertama memusingkan yok ke kanan kemudian kembali ke kiri, seperti orang lain di dalam pesawat, tanpa rujukan luar kerana terbang dalam gelap. Beliau mengalami spatial disorientation, tidak benar-benar memahami apa yang dilakukan pesawat dan mula mempersoalkan tindakannya sendiri. Ketika pesawat meluru ke arah bumi, pegawai pertama menjadi harapan terbesar semua orang. Tetapi mengawal pesawat terbukti amat sukar baginya. Sebelum itu, dalam penerbangan, beliau telah menggerakkan kerusinya jauh ke belakang untuk keselesaan sehingga hampir tidak mampu mencapai kawalan penerbangan. Walaupun beliau berjaya menarik yok ke belakang yang mematikan autopilot, membuat input yang tepat amat sukar. Situasi di dalam kokpit telah bertukar menjadi haru biru dan kapten sangat perlu kembali ke tempat duduknya. Namun itu ternyata lebih sukar daripada yang dijangka. Walaupun pesawat tidak lagi dalam bentuk spiral dive, pergerakan berpusing yang tidak terkawal di udara menghasilkan daya G yang kuat sehingga menekan budak remaja itu ke kerusi kapten. Dia langsung tidak mampu bangun. Melihat kelajuan udara meningkat dengan cepat dan bimbang melebihi had pesawat, pegawai pertama mengarahkan dua juruterbang lain mengurangkan thrust level ke idle power. Pada masa yang sama, beliau menarik yok sejauh mungkin dalam usaha menghentikan terjunan dan meratakan pesawat. Pesawat itu mematuhi arahannya, menaikkan hidung dan kelajuan udara mula berkurang. Selepas beberapa saat panik melampau, penerbangan 593 mula memperoleh altitude. Masih bimbang tentang kelajuan udara berlebihan, Piscaf terus menarik yok sejauh mungkin. Menaikkan hidung pesawat ke arah langit penuh bintang. Ketika daya beban pada pesawat mula berkurang, kapten akhirnya berjaya bertukar tempat dengan anaknya dan segera kembali ke kerusinya.
Nampaknya detik paling buruk malam itu sudah berlalu dan mereka hampir berjaya pulih sepenuhnya dengan selamat. Namun, satu kesilapan penting berlaku. Ketika Kapten Krinsky sedang masuk semula ke tempat duduknya dan menyesuaikan kedudukannya, beliau tanpa sengaja menekan pedal rada kiri dengan kakinya. Dengan pesawat berada pada sudut serangan tinggi dan bergerak pada kelajuan udara yang sangat rendah, satu defleksi rada itu menjadi bahan terakhir yang mencetuskan spin. Satu manuver berbahaya yang kadang-kala boleh menjadi tidak terkawal tanpa peluang pemulihan. Berpusing sehingga terbalik sepenuhnya. Pesawat sekali lagi menjunamkan hidung dan meluru ke arah bumi sambil berpusing ganas di udara. Juruterbang menarik yok sepenuh tenaga dengan harapan memperlahankan pesawat dan memulihkan terjunan. Jarum altimeter berpusing tanpa belas kasihan, menunjukkan kehilangan altitude yang sangat pantas ketika juruterbang menekan pedal rada ke kedua-dua arah, melakukan apa sahaja yang mampu untuk menghentikan spin. Akhirnya putaran itu berhenti, kelajuan udara mula meningkat semula. Sedikit demi sedikit hidung pesawat mula naik ke arah ufuk. Pemulihan bukan sahaja mungkin ia berada dalam jangkauan, tetapi hanya jika mereka mempunyai altitude yang mencukupi. Sejurus sebelum tengah malam waktu tempatan pada 22 Mac 1994, Aeroflot penerbangan 593 merempuh bukit-bukit beku di Siberia Selatan, kurang daripada 200 meter dari bandar Novos. Kesemua 75 orang di dalam pesawat maut ketika impak. Kisah penerbangan 593 ialah peringatan mengerikan bahawa setiap peraturan dalam dunia penerbangan dibayar dengan darah. Apa yang sepatutnya menjadi detik kebanggaan dalam kerjaya Kapten Krins dan momen istimewa untuk keluarganya bertukar menjadi perjuangan terakhir untuk hidup. Walaupun keputusan Kapten dikenal, beberapa bulan selepas nahas itu kesedihan bertukar menjadi kemarahan. Keluarga mangsa termasuk beberapa dari Hong Kong memfailkan saman terhadap Aeroflot dengan menuduh syarikat penerbangan itu cuai dan menyembunyikan fakta. Syarikat insurans Aeroflot menawarkan pambasan sekitar $130,000 bagi setiap keluarga, tetapi ramai waris menganggapnya sebagai satu bentuk penghinaan. Tragedi itu juga mengubah dasar penerbangan di seluruh dunia. Syarikat penerbangan memperketatkan peraturan keselamatan kokpit dengan melarang penumpang termasuk juruterbang luar tugas atau ahli keluarga memasuki kokpit semasa penerbangan. Airbus memperkenalkan amaran status autopilot yang lebih jelas untuk mengelakkan perubahan mod senyap dan program latihan baharu di seluruh Rusia, menekankan faktor manusia dan kesedaran automasi. Apa yang pernah menjadi satu tindakan bangga seorang ayah akhirnya menjadi pengajaran penting yang ditulis dalam buku teks penerbangan dunia. Namun begitu, di sebalik semua reformasi teknikal dan tindakan undang-undang, penerbangan 593 kekal sebagai kisah menyeramkan tentang kelemahan manusia. Bagaimana beberapa saat gangguan boleh meragut 75 nyawa? Ia mengingatkan kita bahawa teknologi mungkin memandu langit, tetapi kepercayaan, disiplin dan kerendahan hati masih memastikan kita kekal di atas awan. Ini ialah tragedi pertemuan dua pesawat antara yang terburuk pernah direkodkan. Tragedi Charkhi Dadri, India. Tragedi ini melibatkan dua identiti dalam dunia penerbangan. Penerbangan Saudia 763 dan Kazakhstan Airlines Flight 1907. Saudia Flight 763 berlepas dari Delhi sebagai sebahagian daripada perkhidmatan penumpang antarabangsa Delhi Dhahran Jeddah yang dijadualkan dengan 312 orang di atas kapal. Anak kapal dalam penerbangan ini terdiri daripada Kapten Khalid Al-Shubaili berusia 45 tahun, pegawai pertama Nazir Khan berusia 37 tahun dan jurutera penerbangan Ahmad Idris berusia 33 tahun. Al-Shubaili ialah seorang juruterbang veteran dengan 9,837 jam penerbangan.
Penerbangan 1907 Kazakhstan Airlines merupakan sebuah pesawat Ilyushin Tu-76TD dengan pendaftaran UN 76435. Telah menaiki perkhidmatan Carter dari lapangan terbang antarabangsa Simken ke Delhi. Anak kapal terdiri daripada Kapten Alexander Robertovich Cherepanov berusia 44 tahun, pegawai pertama Ermak Kozametovich Zangirov berusia 37 tahun, jurutera penerbangan Alexander Alexandrovich Chuprov berusia 50 tahun, navigator Zahanbek Duisonovich Aripavev berusia 51 tahun dan operator radio Igor Alexeyevich Rab berusia 41 tahun. Cherepanov sangat berpengalaman dengan 9,229 jam penerbangan. Dalam cerita ini, kita akan fokus kepada seorang pegawai pengawal penerbangan VK Data. Astrolab membawa anda tragedi Charkhi Dadri 1996. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, ini ialah VK Data, seorang pengawal trafik udara yang telah berkhidmat selama 16 tahun di Menara Kawalan Delhi. Matanya tertumpu pada cahaya hijau terang yang terpancar daripada skrin radar tiub sinar katot. Peralatannya agak usang. Ia mampu mengesan kelajuan dan arah pergerakan pesawat tetapi langsung tidak dapat mengesan altitude. Pada skrin itu, dua titik bercahaya sedang bergerak saling menghampiri. Pada monitor VK, lintasan yang selamat dan pertumbungan yang membawa bencana kelihatan sama saja. Beliau perlu mengira altitude setiap pesawat sepenuhnya di dalam fikirannya sendiri. Kedua-dua titik itu akhirnya bertemu menjadi satu pancaran cahaya yang menyilaukan. Kemudian, tiada apa-apa. Lengan radar berputar sekali lagi tetapi skrin itu kosong. Pada ketinggian 14,000 kaki di atas bumi, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan telah berlaku mencatatkan pertumbungan udara paling dahsyat dalam sejarah penerbangan. Jam menunjukkan pukul 6.39 petang. Penerbangan Saudi Arabian Airlines 763 berlepas dari Delhi. Sebuah Boeing 747 yang besar membawa seramai 312 orang. Pesawat itu dikendalikan oleh Kapten Khalid Al-Shubaili bersama pegawai pertama Nazir Khan. VK memberikan kebenaran kepada mereka untuk mendaki dan mengekalkan altitude 14,000 kaki. Dari arah bertentangan pula muncul penerbangan Kazakhstan Airlines 1907. Sebuah pesawat kargo Ilyushin Tu-76. Pesawat pengangkut berat bertaraf ketenteraan yang membawa 37 orang. Kedua-dua pesawat berkongsi laluan udara G542. Laluan itu berfungsi sebagai sebuah tiub tunggal yang tidak kelihatan tergantung di langit. Ia merupakan satu-satunya laluan yang membolehkan pesawat komersial masuk atau keluar dari ibu negara. Pesawat penumpang yang berlepas dan pesawat berat yang masuk terpaksa berkongsi lorong udara yang sangat sempit, hanya beberapa batu saja lebarnya. Tentera Udara India mengawal siap ruang udara lain di sekeliling kawasan tersebut atas faktor keselamatan negara. Keseluruhan sistem ini bergantung sepenuhnya kepada satu ruang kosong setinggi 1,000 kaki. Sebagai pemisah antara pesawat bersamaan kira-kira ketinggian sebuah bangunan pencakar langit 70 tingkat. Di dalam kokpit pesawat Kazakhstan, struktur tugas dibahagikan antara mengendalikan pesawat dan berkomunikasi. Kapten Alexander Cherepanov memegang kuk kawalan pesawat yang berat. Operator radio Igor Rab memakai set kepala komunikasi. Peraturan penerbangan antarabangsa mewajibkan penggunaan bahasa Inggeris, namun Cherepanov tidak boleh bertutur dalam bahasa itu. Igor pula duduk di bahagian tepi kokpit, terasing secara fizikal daripada panel instrumen utama. Beliau tidak mempunyai altimeter untuk menyemak altitude pesawat. Bagi merapatkan jurang antara sistem pesawat buatan Soviet dan piawaian antarabangsa, beliau bergantung kepada keping carta kertas. Carta itu digunakan untuk menukar arahan menara kawalan daripada unit kaki kepada meter secara manual. VK sedang duduk di dalam kawalan pendekatan Delhi yang malap. Matanya masih tertumpu pada dua titik bercahaya yang bergerak melintasi skrin radar. VK menekan suis mikrofon plastik. Beliau mengarahkan Kazakhstan 1907 supaya mengekalkan altitude 15,000 kaki. Kemudian beliau menunggu. Tinggi di langit, Igor mendengar arahan itu dalam bahasa Inggeris. Beliau melihat carta kertasnya. Beliau menterjemahkan angka tersebut ke dalam bahasa Rusia di dalam fikirannya.
Kemudian beliau menyampaikan arahan itu dengan kuat kepada juruterbang melalui sistem intercom yang bising. Juruterbang mematuhi arahan tersebut. Beliau menarik kop kawalan yang berat ke belakang bagi menghentikan penurunan altitude. VK terus memerhatikan skrin radar. Beliau mengetuk pensel grisnya pada konsol. Beliau memeriksa jalur kertas penerbangan 15,000, 14,000. Beliau bergantung sepenuhnya kepada suara-suara yang kedengaran melalui pembesar suaranya. Igor melaporkan bahawa mereka telah mencapai altitude 15,000 kaki. Namun bacaan altimeter analog di dalam kokpit pesawat Soviet menunjukkan sesuatu yang berbeza. Tidak lama kemudian mereka memasuki satu kawasan awan tebal yang menghalang sepenuhnya cahaya dari luar. Cermin hadapan kokpit bertukar menjadi dinding putih yang rata dan tidak menampakkan apa-apa. Pergolakan udara yang kuat menggegarkan kedua-dua pesawat. Para juruterbang hanya mampu meronong ke dalam ruang putih pekat yang gelap. Mereka tidak dapat melihat walaupun muncung pesawat sendiri. Apatah lagi sebuah pesawat lain yang sedang menghampiri secara bertentangan. Sistem moden pengelakan pelanggaran menggunakan komputer untuk mengesan kemungkinan pertemuan sebelum ia berlaku. Namun begitu, baik Boeing milik Saudi maupun Ilyushin milik Kazakhstan tidak dilengkapi dengan teknologi tersebut. VK menggerakkan jarinya yang sedikit menggeletar merentasi permukaan kaca monitor radar. Jarak antara kedua-dua pesawat semakin mengecil. Beliau menekan butang pemancar. Beliau memberi amaran tentang trafik di hadapan. Beliau memaklumkan bahawa sebuah Boeing Saudi sedang menghampiri mereka secara terus pada altitude tepat 14,000 kaki. Beliau meminta mereka melaporkan sekiranya mereka dapat lihat pesawat tersebut. Di dalam kokpit Kazakhstan yang bergegar hebat, Igor mendengar amaran itu dalam bahasa Inggeris. Tekanan fizikal yang melampau menyebabkan keseluruhan prosedur penterjemahan mula menjadi huru-hara. Cherepanov tidak menunggu Igor menyampaikan arahan baru kepadanya. Beliau hanya mendengar angka 14,000. Beliau menganggap itulah altitude baru yang diwajibkan oleh menara kawalan. Lalu beliau menolak kod kawalan yang berat ke hadapan. Pesawat itu tidak lagi sekadar hanyut menurun. Cherepanov kini dengan sengaja memulakan penurunan kuasa terus ke altitude 14,000 kaki. Tanpa disedarinya, beliau sedang menghalakan 40 tan besi tepat ke dalam bangunan pencakar langit udara yang tidak kelihatan itu. VK mendengar bunyi desiran elektronik daripada pembesar suara. Igor menekan pemancarnya dan mengesahkan panggilan tersebut. VK menghembus nafas perlahan. Bahunya jatuh sedikit. Tanda lega. Beliau terus menjejaki kedua-dua titik pada skrin. Kedua-duanya bergabung menjadi satu pancaran cahaya hijau yang menyilaukan pada radar dua dimensi itu. Beliau memerhatikan lengan radar yang terus berputar. Cahaya hijau terus berpusing mengelilingi paparan. Ia melintasi tepat di atas titik yang telah bergabung tadi. Apabila ia berlalu, yang tinggal hanyalah skrin hitam yang kosong. Di sebalik kegelapan itu, pada ketinggian 14,000 kaki di atas bumbung menara kawalan, jambatan udara yang tidak kelihatan itu akhirnya runtuh. Di dalam kokpit Kazakhstan yang bergoncang dengan ganas, Igor membuka tali pinggang keledanya. Beliau membongkok ke hadapan, meninggalkan tempat duduk operator radionya yang terasing. Beliau melihat melepasi bahu jurutera penerbangan. Matanya tertumpu pada altimeter mekanikal di panel juruterbang. Jarum altimeter analog itu berada hampir pada bacaan 14,000 kaki, sedangkan carta penukaran yang dilaminasi jelas menunjukkan bahawa mereka sepatutnya berada pada altitude 15,000 kaki. Jantung Igor berdegup kencang menghentam dadanya. Beliau menjerit ke arah mikrofon intercom. Beliau mengarahkan Kapten Cherepanov supaya segera menarik pesawat naik. Beliau menjerit supaya mendaki ke paras penerbangan 150. Cherepanov menggenggam kuat laju kawalan pesawat yang berat dalam keadaan keliru. Bunyi bising di dalam kokpit amat memekakkan telinga. Beliau langsung tidak pasti apakah altitude sebenar yang telah diarahkan. Beliau tidak menarik pesawat naik. Pesawat kargo berat itu terus mengekalkan penurunannya. 3 saat sebelum pelanggaran, lapisan awan putih pekat itu tiba-tiba terkoyak. Sebuah Boeing 747 yang besar muncul dari dalam kabus tepat di hadapan muncung pesawat Soviet. Cherepanov menarik laju kawalan sekuat hati sehingga rapat ke dadanya. Namun dengan kadar penutupan gabungan sekitar 900 batu sejam, hentaman fizikal itu berlaku dalam masa kurang daripada 1/10 saat.
Di bawah, di menara kawalan, VK tidak mendengar sebarang letupan. Beliau juga tidak merasai sebarang gelombang kejutan. Apa yang dilihatnya hanyalah lengan radar analog yang terus berputar. Radar utama memerlukan objek logam yang besar dan padu untuk memantulkan gelombang radionya kembali ke antena. Namun objek-objek di langit itu kini bukan lagi objek yang padu. Ia telah bertukar menjadi ribuan serpihan yang bertaburan sedang menjunam ke bumi. Sebuah pesawat tentera udara Amerika Syarikat C-141 Starlifter sedang terbang di laluan udara yang sama. Kapten Timothy Place mengendalikan pesawat tentera itu. Beliau memandang keluar melalui cermin hadapan kokpit. Beliau memasuki lapisan awan putih yang pekat, menjangkakan akan melihat Boeing Saudi mendaki menembusi cuaca di hadapannya. Sebaliknya, ruang putih itu tiba-tiba menyala. Place lihat satu cahaya jingga yang amat terang mengembang dengan ganas di dalam kabus. Itulah satu-satunya pengesan visual bahawa pelanggaran telah berlaku. Di menara kawalan, suasana menjadi sunyi sepenuhnya. VK merenung monitor yang kosong. Beliau berdoa agar semuanya hanyalah kerosakan perkakasan. Beliau mengetuk pensel grisnya pada konsol sambil menunggu putaran radar yang seterusnya. Lengan radar terus berputar. Skrin itu tetap hitam. Kemudian pembesar suara radio di atas kepalanya tiba-tiba berbunyi. Suara Kapten Place kedengaran jelas, menembusi bunyi statik. Beliau melaporkan satu letupan. Beliau melaporkan dua berbola api sedang menjunang keluar dari dasar awan. Dadanya seolah-olah berhenti bergerak. Dengan kedua-dua tangannya yang menggigil, beliau mencapai mikrofon. Saudi 763, Delhi. Adakah anda menerima? Tiada jawapan. Beliau menarik nafas dalam-dalam. Suaranya mula bergetar. Kazakhstan 1907, laporkan kedudukan anda. Tiada jawapan. Saudi 763, Kazakhstan 1907, Delhi. Beliau terus merenung skrin hitam itu. Beliau meminta arah penerbangan. Beliau meminta altitude. Beliau kini menjerit ke dalam mikrofon. Perlahan-lahan, hakikat sebenar mula meresap ke dalam fikirannya. Kedua-dua pesawat itu sudah tidak lagi terbang. Apabila berbola-berbola api itu akhirnya malap di atas kawasan sawah gelap Haryana, bangkai dua gergasi udara itu bertaburan merentasi beberapa batu tanah pertanian. Kesunyian yang menyusul selepas itu terasa amat berat dibebani kehilangan 349 nyawa. Peristiwa itu kekal sebagai pelanggaran udara paling dahsyat dalam sejarah penerbangan. Namun kengerian sebenar hanya terbongkar selepas para penyiasat berjaya mendapatkan perakam data penerbangan. Kotak hitam menceritakan kisah dua pesawat yang seolah-olah beroperasi dalam dua dunia yang berbeza. Data daripada Boeing 747 milik Saudi sangat konsisten. Pesawat itu telah mendaki ke altitude 14,000 kaki dan mengekalkan paras tersebut tepat seperti yang diarahkan sambil terbang di laluan yang lurus menuju destinasinya. Ia merupakan satu penerbangan yang sempurna sehinggalah mili saat terakhir sebelum hentaman berlaku. Namun begitu, data daripada Ilyushin Tu-76 milik Kazakhstan mendedahkan kronologi yang penuh huru-hara. Data altimeternya menunjukkan satu penurunan altitude yang berterusan tanpa kebenaran. Sesuatu yang langsung tak sepatutnya berlaku. Siasatan akhirnya tertumpu kepada apa yang dikenali sebagai perangkap sistemetrik. Di dalam kokpit pesawat Kazakhstan, instrumen utama juruterbang menggunakan unit meter. Sebaliknya, menara kawalan Delhi mengeluarkan semua arahan menggunakan unit kaki. Data menunjukkan bahawa ketika Igor memaklumkan kepada menara kawalan bahawa mereka sedang mengekalkan altitude 15,000 kaki, Sharipov sebenarnya sedang mengemudi pesawat menuju altitude yang bersamaan dengan 14,000 kaki mengikut tafsirannya terhadap penukaran unit tersebut. Tragedi Charkhi-Darri telah mengubah secara menyeluruh peraturan penerbangan dunia. Melalui satu langkah bersejarah, India menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan setiap pesawat komersial yang memasuki ruang udaranya dilengkapi dengan TCAS atau Traffic Collision Avoidance System. Teknologi ini membolehkan pesawat berkomunikasi sesama sendiri melalui transponder. Sistem tersebut mengeluarkan arahan automatik untuk mendaki atau menurunkan altitude, sekaligus menghapuskan kebergantungan sepenuhnya kepada arahan pengawal trafik udara atau penterjemah. Selain itu, tragedi ini turut memaksa lapangan terbang Delhi menjalani naik taraf teknologi secara besar-besaran. Radar utama yang lama digantikan dengan secondary surveillance radar, iaitu radar yang memaparkan tag digital bagi setiap sasaran pada skrin, termasuk altitude tepat setiap pesawat secara masa nyata. Ini membolehkan pengawal trafik udara seperti VK mengetahui altitude sebenar setiap pesawat tanpa perlu bergantung kepada laporan suara daripada juruterbang. Akhir sekali, International Civil Aviation Organization
ICAO turut memperketatkan syarat penguasaan bahasa Inggeris bagi semua juruterbang bagi mengendalikan penerbangan antarabangsa. Hari ini, kawasan ladang di Charkhi Dadri kembali sunyi. Namun legasi 349 nyawa yang terkorban masih hidup dalam setiap kokpit pesawat di seluruh dunia. Bangunan pencakar langit udara yang tidak kelihatan itu kini tidak lagi diuruskan menggunakan carta, kertas dan tekaan semata-mata. Sebaliknya, ia kini dilindungi oleh rangkaian digital global yang dibina berasaskan pengajaran paling mahal daripada tragedi pada petang Selasa itu. Jam 10 pagi, 27 Mac 1977. Amsterdam, lapangan terbang antarabangsa Schiphol. Kru penerbangan KLM 4805 sedang membuat persiapan untuk berlepas ke Kepulauan Canary menuju ke Las Palmas di Gran Canaria. Ia merupakan penerbangan rutin yang biasa tiada beza dengan penerbangan lain. Namun tepat pada hari inilah yang akan bermulanya satu rangkaian peristiwa yang bakal mengubah sejarah seluruh dunia penerbangan awam. Pada hari yang sama, 27 Mac jam 9 pagi di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles, para penumpang sedang menaiki pesawat Pan American 1736. Ini merupakan laluan rentas benua yang melalui New York sebelum pesawat meneruskan perjalanan ke Las Palmas di Gran Canaria. Kebanyakan penumpang merupakan pelancong dari Amerika Syarikat yang sedang menuju ke Kepulauan Canary untuk bercuti. Tiada seorang pun penumpang di dalam pesawat KLM mahupun Pan Am menyangka bahawa beberapa jam kemudian kedua-dua pesawat ini akan bertemu bukan di langit, tetapi di atas landasan sebuah pulau kecil bernama Tenerife. Boeing 747 milik KLM berlepas dari Amsterdam dan memulakan penerbangan menuju ke Kepulauan Canary. Pada hari tersebut, pesawat dikendalikan oleh Kapten Jacob Veldhuizen van Zenten. Jumlah pengalaman penerbangannya ketika itu ialah 11,700 jam, termasuk 1,545 jam menerbangkan Boeing 747. Beliau merupakan seorang legenda dalam KLM. Selain menjadi peneraju utama Boeing 747 syarikat itu, beliau juga merupakan pengarah latihan kru penerbangan. Malah wajahnya turut menghiasi poster-poster promosi rasmi KLM. Pada masa yang sama, melintasi lautan Atlantik sebuah lagi Boeing 747 milik Pan American sedang meneruskan bahagian terakhir penerbangannya dari New York menuju ke Gran Canaria dengan destinasi akhir di Las Palmas. Pesawat itu dikendalikan oleh Kapten Victor Grubbs, seorang juruterbang Pan Am yang sangat berpengalaman dengan lebih daripada 20,000 jam penerbangan. Namun pengalaman beliau mengendalikan Boeing 747 hanyalah lebih sedikit dari 500 jam. Segala-galanya berjalan seperti yang dirancang sehinggalah satu panggilan telefon diterima di lapangan terbang Las Palmas. Panggilan itu memaklumkan bahawa terdapat bom di lapangan terbang. Beberapa minit kemudian pihak lapangan terbang mengisytiharkan amaran kecemasan. Semua operasi berlepas dan mendarat dihentikan. Semua penumpang dan kaki tangan dipindahkan keluar dari terminal. Polis segera dikerahkan ke lokasi. Tidak lama kemudian, bahan letupan itu benar-benar ditemui. Namun sebelum sempat dinyaktifkan, ia meletup dan merosakkan ruang menunggu lapangan terbang. Nasib baik, tiada kematian dilaporkan, walaupun beberapa orang mengalami kecederaan. Pada era 1970-an, Kepulauan Canary bukan sahaja bergantung kepada industri pelancongan. Di sana turut wujud sebuah pertubuhan pemisah yang bahaya. Matlamat mereka ialah memisahkan Kepulauan Canary daripada Sepanyol dan menubuhkan sebuah negara yang merdeka. Pada ketika itu, tiada siapa yang mampu menjangka bahawa keputusan untuk menutup lapangan terbang Las Palmas serta mengalihkan puluhan pesawat ke lapangan terbang alternatif bakal menjadi titik permulaan kepada tragedi paling dahsyat dalam sejarah penerbangan. Sebanyak 14 buah pesawat besar, termasuk 2 buah Boeing 747 diarahkan mendarat di lapangan terbang Los Rodeos di Pulau Tenerife yang berdekatan. Los Rodeos merupakan sebuah lapangan terbang kecil yang terletak di kawasan pergunungan pada ketinggian 633 meter dari aras laut. Lapangan terbang itu hanya mempunyai sebuah landasan dan kelengkapan teknikal yang agak terhad. Malah ia langsung tidak mempunyai radar darat untuk mengesan kedudukan pesawat di atas landasan. Los Rodeos terletak di kawasan tanah tinggi berhampiran kaki gunung berapi Tit yang berketinggian 3,715 meter dari aras laut, gunung berapi pulau kedua tertinggi di dunia. Gunung berapi itu tidak aktif, namun saiznya sangat besar menghasilkan iklim mikro yang unik di bahagian utara Tenerife.
Kabus tebal sering terbentuk di kawasan ini. Awan turun dari kawasan gunung sehingga menyelubungi landasan menyebabkan jarak penglihatan secara tiba-tiba merosot kepada hanya beberapa ratus meter. Bagi juruterbang, ini merupakan salah satu lokasi paling mencabar di rantau Atlantik. Langit yang cerah mampu bertukar menjadi lautan putih dalam masa beberapa minit sahaja. Yang paling penting, lapangan terbang ini sememangnya tidak direka untuk menampung jumlah pesawat sebanyak itu. Ruangnya amat terhad. Mengikut perancangan asal, pesawat KLM dan Pan Am hanya sepatutnya berada di darat selama beberapa jam. Namun pada hari itu, semuanya berubah. Pihak lapangan terbang Los Rodeos sama sekali tidak menjangkakan ketibaan begitu banyak pesawat. Dalam tempoh beberapa jam, pesawat-pesawat yang dialihkan dari Gran Canaria tiba satu demi satu. Lapangan terbang itu dengan pantas menjadi sesak. Pesawat-pesawat terpaksa diletakkan sehingga memenuhi laluan teksi. Kru mula berasa gelisah. Para penumpang pula semakin keletihan. Kru KLM khususnya amat tergesa-gesa. Di Belanda, sebuah undang-undang baru saja berkuat kuasa yang menghadkan tempoh maksimum waktu bekerja juruterbang. Sekiranya penerbangan itu gagal kembali ke Amsterdam sebelum had masa yang ditetapkan, seluruh kru terpaksa bermalam di Tenerife. Ini bukan sahaja menyebabkan kelewatan tambahan, malah akan menimbulkan masalah logistik serta kerugian keuangan kepada syarikat penerbangan. Kapten Van Zanten berusaha sedaya upaya untuk memastikan mereka dapat pulang tepat pada waktunya. Beliau membuat satu keputusan yang pada pandangan pertama kelihatan praktikal. Beliau mengarahkan pesawat diisi minyak sepenuhnya. Tujuannya adalah supaya mereka tidak perlu mengisi minyak lagi di Las Palmas dan boleh terus pulang ke Amsterdam sebaik saja berlepas. Namun proses mengisi minyak itu mengambil masa lebih daripada 30 minit. Ketika lori pengisian bahan api sedang memenuhi tangki pesawat KLM, pesawat Pan Am berada betul-betul di belakang mereka di laluan teksi dan tidak dapat bergerak ke hadapan. Kapten Pan Am bahkan menghantar juruterbang penerbangannya untuk memeriksa sama ada pesawat mereka boleh melepasi ruang di antara Boeing KLM dan tepi laluan teksi. Akhirnya mereka mendapati ruang yang ada kurang kira-kira 6 meter. Ketika kedua-dua kru sedang memikirkan siapa yang patut bergerak terlebih dahulu untuk mengosongkan laluan, sesuatu yang luar biasa sedang berlaku di kawasan parkir pesawat di Tenerife. Di antara para penumpang penerbangan KLM terdapat seorang wanita yang seolah-olah diberikan peluang kedua oleh takdir. Selepas pesawat melakukan pendaratan kecemasan di Tenerife, semua penumpang dibenarkan keluar dari pesawat buat sementara waktu sementara menunggu proses mengisi minyak selesai dan kebenaran untuk berlepas diberikan. Apabila proses menaiki pesawat semula bermula, wanita itu tiba-tiba membuat keputusan untuk tidak kembali ke dalam pesawat. Tunangnya tinggal di pulau tersebut dan pada saat itu dia merasakan tidak mahu meninggalkan Tenerife. Keputusan spontan untuk tinggal sehari lagi di pulau itu akhirnya menyelamatkan nyawanya. Beliau menjadi satu-satunya penumpang KLM yang tidak kembali menaiki pesawat. Pada masa yang sama, para penumpang Pan Am terus menunggu di dalam kabin. Hampir 400 orang berada di dalam pesawat. Masa berlalu dengan begitu perlahan, tiada siapa mengetahui berapa lama lagi kelewatan itu akan berlanjutan. Kapten Victor Grubbs memutuskan untuk menceriakan suasana. Melalui sistem pembesar suara dalam pesawat, beliau bercakap kepada para penumpang mengenai keadaan cuaca dan menunjukkan melalui tingkap pesawat lokasi gunung berapi Tate, puncak tertinggi di seluruh Sepanyol. Sementara itu, pesawat KLM masih meneruskan proses mengisi minyak. Tiada siapa yang mengetahui bahawa keputusan mudah untuk mengisi minyak sepenuhnya itu merupakan satu lagi mata rantai dalam siri peristiwa yang akhirnya akan membawa kepada tragedi paling dahsyat dalam sejarah penerbangan. Selepas setengah hari, ketika Boeing milik KLM masih sedang diisi minyak, kabus mula turun dari kawasan pergunungan. Seperti yang telah disebutkan, lapangan terbang Los Rodeos terletak di kawasan tanah tinggi yang sering dilitupi awan tebal. Pada mulanya ia hanya kelihatan seperti jerebu nipis. Namun hanya beberapa minit kemudian jarak penglihatan merosot sehingga sekitar 400 meter. Malah di sesetengah kawasan hanya tinggal kira-kira 100 meter. Di lapangan terbang Los Rodeos, semua penyelarasan pergerakan pesawat dilakukan melalui komunikasi radio dan pemerhatian visual dari menara kawalan. Kini keadaan menjadi semakin sukar kerana jarak penglihatan terus merosot. Saluran radio mula menjadi sesak. Pengawal udara trafik terpaksa memantau puluhan pesawat di darat secara manual. Pada masa yang sama, mereka sudah tidak lagi melihat keseluruhan landasan.
Pesawat yang sedang bergerak di laluan teksi hilang daripada pandangan hanya selepas bergerak beberapa puluh meter sahaja. Komunikasi radio kini menjadi satu-satunya cara untuk menentukan kedudukan pesawat, dan semua ini berlaku di sebuah lapangan terbang yang langsung tidak mempunyai radar darat. Selepas beberapa jam menunggu di kawasan parkir, keadaan akhirnya mula berubah. Pengawal trafik udara akhirnya memberikan kebenaran kepada KLM untuk mula bergerak. Kru menerima arahan yang ringkas tetapi jelas. KLM 4805 bergerak ke landasan berlepas runway 30. Di penghujung landasan, lakukan pusingan 180 darjah dan laporkan apabila telah bersedia. Kapten Van Zanten menghidupkan enjin dan mula bergerak perlahan. Pesawat memasuki runway 30 dari laluan teksi dan bergerak ke arah hujung landasan yang bertentangan, iaitu lokasi untuk melakukan pusingan. Oleh sebab laluan teksi dipenuhi pesawat lain, satu-satunya laluan yang boleh digunakan ialah landasan berlepas itu sendiri. Boeing gergasi itu bergerak tepat di atas garisan tengah landasan. Ia bergerak dari barat ke timur menuju ke kawasan parkir dan hangar sebelum melakukan pusingan 180 darjah di penghujung landasan. Van Zanten membawa pesawat hampir ke hujung landasan. Beliau kemudian memusingkan pesawat supaya menghadap semula ke arah runway 30 dan berhenti. Pesawat kini menunggu kebenaran laluan penerbangan atau route clearance daripada pengawal trafik udara. Perlu ditegaskan, ketika itu mereka belum menerima kebenaran untuk berlepas, sebaliknya hanya menunggu arahan mengenai laluan penerbangan selepas pesawat berlepas nanti. Ketika KLM sedang membuat persiapan terakhir sebelum berlepas, pengawal trafik udara memberikan arahan kepada Pan Am supaya bergerak di sepanjang runway 30 dan kemudian keluar melalui laluan teksi ketiga. Ini bermaksud Boeing Pan Am perlu bergerak di atas landasan aktif yang sama, iaitu landasan yang tidak lama lagi akan digunakan oleh KLM untuk berlepas. Keputusan itu kelihatan bertentangan dengan logik. Kapten Victor Graf sebenarnya tidak bersetuju dengan arahan tersebut. Namun beliau tidak menyuarakan keraguannya kepada pengawal trafik udara. Pan Am mula bergerak perlahan-lahan di sepanjang landasan dalam kabus tebal. Kru pesawat berusaha memastikan mereka tidak terlepas simpang yang sepatutnya. Sementara itu, KLM terus membuat persiapan untuk berlepas. Kru KLM turut mendengar perbualan radio di antara Pan Am dan pengawal trafik udara. Kini, dua buah Boeing 747 berada di atas landasan yang sama, dipisahkan hanya oleh kabus tebal, dan kedua-duanya langsung tidak dapat melihat antara satu sama lain. Sementara itu, Boeing Pan Am terus bergerak perlahan di sepanjang runway 30 menuju ke arah KLM. Pengawal trafik udara telah mengarahkan mereka supaya bergerak di atas landasan dan keluar melalui simpang ketiga di sebelah kiri. Seperti yang akan diketahui kemudian, melalui hasil siasatan, kru Pan Am telah melepasi simpang ketiga dan terus bergerak ke arah simpang keempat. Dalam keadaan kabus yang sangat tebal, para juruterbang tidak dapat melihat sebarang penanda atau mercu tanda. Di dalam kokpit, mereka berbincang mengenai simpang yang perlu diambil. Simpang pertama membentuk sudut 90 darjah. Ya betul? Kalau begitu, mesti simpang yang ketiga. Saya akan tanya sekali lagi. Adakah ini simpang kedua? Ya, yang ini membentuk sudut 45 darjah. Dalam kabus yang tebal itu, kru Pan Am cuba menentukan lokasi sebenar simpang yang diarahkan. Selain itu, laluan teksi ketiga sendiri turut menimbulkan kekeliruan. Untuk menggunakannya, pesawat perlu membuat selekoh yang sangat tajam. Selekoh seperti itu mungkin mudah bagi pesawat yang lebih kecil. Namun bagi sebuah Boeing 747, ia merupakan satu manuver yang amat sukar. Keadaan ini menyebabkan para juruterbang mula meragui sama ada mereka benar-benar memahami arahan pengawal trafik udara dengan tepat. Mereka juga beranggapan bahawa mungkin pengawal trafik udara sebenarnya merujuk kepada simpang keempat yang mempunyai sudut selekoh lebih sesuai untuk pesawat sebesar Boeing 747. Kami ingin mengesahkan, adakah Tuan mahu kami membelok ke kiri pada persimpangan ketiga? Persimpangan ketiga, Tuan. 1, 2, 3. Simpang ketiga. Semua komunikasi radio ini disiarkan melalui frekuensi terbuka. Kru KLM turut mendengarnya. Apabila pengawal trafik udara kemudian mula memberikan kebenaran laluan penerbangan kepada KLM, perbualan Pan Am masih lagi kedengaran melalui radio. Tidak lama kemudian, pertindihan transmisi radio berlaku dan daripada situlah bermulanya salah faham yang membawa kepada tragedi. Sementara itu, Boeing Pan Am terus bergerak perlahan di sepanjang runway 30 menuju ke arah pesawat KLM. Pengawal trafik udara telah mengarahkan mereka supaya bergerak di atas landasan dan keluar
melalui persimpangan ketiga di sebelah kiri. Seperti yang didedahkan dalam siasatan, kru Pan Am telah terlepas persimpangan ketiga dan terus bergerak menuju ke persimpangan keempat. Dalam keadaan kabus yang sangat tebal, para juruterbang tidak dapat melihat sebarang penanda arah. Di dalam kokpit, mereka terus berbincang mengenai persimpangan yang perlu diambil. Dalam kabus tebal itu, kru Pan Am cuba menentukan dengan tepat di manakah persimpangan yang diarahkan. Akibat pertindihan transmisi radio, berlakulah salah faham yang akhirnya membawa kepada tragedi. KLM 4805 bersedia untuk berlepas dan sedang menunggu kebenaran. KLM 4805, anda dibenarkan mengikuti laluan suar navigasi Papa. Selepas berlepas, naik ke aras penerbangan 90, kemudian belok ke kanan pada heading 040 sehingga melintasi radial 325 dari Las Palmas. Arahan itu hanyalah kebenaran laluan penerbangan, bukannya kebenaran untuk berlepas. Namun melalui radio, ia kedengaran seolah-olah kebenaran berlepas telah pun diberikan. Perkataan selepas berlepas atau after take off juga disebut tepat ketika Pan Am juga sedang membuat transmisi radio. Keadaan itu menghasilkan gambaran yang mengelirukan. Diterima, laluan Papa, aras penerbangan 90. Kami berlepas. Apabila pembantu juruterbang KLM mengucapkan perkataan kami berlepas, pengawal trafik udara tidak mendengarnya akibat gangguan transmisi radio. Beliau juga tidak sempat menjelaskan bahawa arahan yang diberikan bukanlah kebenaran untuk berlepas. Baiklah. Kapten Van Zanten tidak mendengar transmisi radio yang terakhir. Beliau kini benar-benar yakin bahawa kebenaran berlepas telah diberikan. Beliau menolak pendikik kekuasaan maksimum untuk berlepas. Bunyi deruman keempat-empat enjin memenuhi suasana berkabus. Pesawat seberat lebih daripada 350 tan itu mula memecut. Baik, kekal menunggu untuk berlepas, saya akan memanggil anda. Namun ayat ini bertindih dengan transmisi daripada Pan Am. Kami masih bergerak di atas landasan. Akibat pertindihan transmisi tersebut, kru KLM tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Kapten Van Zanten hanya mendengar permulaan ayat, baik, kekal menunggu, saya akan memanggil. Papa Alpha 1736, laporkan apabila anda telah mengosongkan landasan. Baik, kami akan melaporkan apabila telah keluar dari landasan. Terima kasih. Transmisi terakhir daripada menara kawalan dan Pan Am itu juga gagal didengari dengan jelas oleh kru KLM kerana kedua-dua isyarat radio bertindih akibat penghantaran serentak. Adakah Pan American itu masih belum keluar dari landasan? Jurutera penerbangan KLM menanyakan soalan tersebut. Beliau bukan bertanya kerana mendengar transmisi Pan Am. Sebaliknya, beliau tahu Pan Am masih belum melaporkan bahawa mereka telah mengosongkan landasan. Oleh sebab itu, beliau mula merasa ragu-ragu. Soalan itu lahir daripada naluri, bukannya sebagai reaksi terhadap apa yang didengarnya melalui radio. Sudah keluar. Dua perkataan itu menjadi pengesahan terakhir terhadap fahaman yang salah bahawa landasan kini telah kosong. Pada masa yang sama, Pan Am masih lagi bergerak ke hadapan. Mereka tidak dapat melihat penghujung landasan dalam kabus yang tebal. Hanya lampu-lampu malap yang kelihatan. Dan tiba-tiba, di hadapan mereka menembusi lautan putih itu muncul cahaya yang sangat terang. Alamak, ada kapal terbang dekat depan. Keluar dari landasan. Kapten Victor Grab serta-merta memusingkan steering pesawat ke kiri sambil menambah kuasa enjin, cuba membawa pesawat keluar dari landasan menuju ke kawasan rumput. Kelajuan pesawat KLM ketika itu menghampiri 290 km sejam. Di hadapan mereka dari sebalik kabus tiba-tiba muncul pesawat Pan Am yang masih berada tepat di tengah-tengah landasan. Kapten Van Zanten menarik steering ke belakang. Hidung pesawat terangkat. Bahagian ekor menghentam permukaan landasan. Pesawat cuba berlepas. Tetapi semuanya sudah terlambat. Tuhan! Roda hadapan dan bahagian bawah fuselage pesawat KLM merumpuh bahagian atas badan pesawat Pan Am. Tangki bahan api meletup. Satu berbola api yang besar menyelubungi seluruh landasan. Pesawat Pan Am berkecai. Serpihan gergasi, bahan api yang terbakar serta cebisan pesawat bertaburan di seluruh lapangan terbang. Di dalam kabin Pan Am, keadaan menjadi huru-hara. Jeritan, bunyi dentuman, siling runtuh. Sementara itu, pesawat KLM terus meluncur kira-kira 150 meter lagi sebelum terhempas ke bumi. Pesawat itu meletup dan bertukar menjadi berbola api yang sangat besar. Hentaman itu begitu kuat sehingga bahang panasnya dapat dirasai sehingga ke bangunan terminal. Di menara kawalan, pengawal trafik udara cuba memahami apa yang sedang berlaku. Hubungan radio terputus. Dari sebalik kabus hanya kelihatan kilatan api dan kedengaran bunyi letupan yang
yang kuat, namun mereka langsung tidak dapat melihat mana-mana pesawat. Beberapa saat kemudian satu suara penuh cemas kedengaran melalui radio. Menara, kami terbakar. Kami terbakar. Kabus, api, jeritan, letupan. Semuanya bercampur menjadi satu bunyi yang mengerikan. Jutaan liter bahan api penerbangan menjadikan seluruh lapangan terbang seperti lautan api. Pengawal trafik udara segera mengaktifkan butang amaran kecemasan dan memaklumkan kepada pasukan bomber lapangan terbang. Pasukan bomber Los Radios segera bergerak menuju ke landasan. Namun dalam kabus yang sangat tebal, mereka hanya mampu melihat cahaya jingga daripada kebakaran tanpa mengetahui lokasi sebenar kedua-dua pesawat. Hentaman itu begitu kuat sehingga bahang panasnya dapat dirasai sehingga kebangunan terminal. Di dalam pesawat KLM penerbangan 4805 terdapat seramai 248 orang, kesemua mereka terkorban. Di dalam pesawat Pan Am penerbangan 1736 pula 335 daripada 396 orang di dalam pesawat maut. Hanya 61 orang penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. Hampir kesemua mangsa yang terselamat berada di bahagian ekor pesawat yang secara ajaib tidak terus dijilat api sejurus selepas pelanggaran. Tragedi ini menjadi nahas penerbangan paling dahsyat dalam sejarah penerbangan awam dunia. 583 orang terkorban. Siasatan berlangsung selama lebih daripada 9 bulan. Ia dikendalikan oleh pihak berkuasa penerbangan Sepanyol dengan penyertaan Belanda dan Amerika Syarikat serta mendapat sokongan daripada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Tragedi ini bukan berpunca daripada satu kesilapan semata-mata. Sebaliknya, ia berlaku akibat satu rantaian faktor manusia, organisasi dan teknikal yang saling berkaitan. Antara penemuan utama laporan siasatan ialah pertama, Kapten KLM Jacob Van Zanten telah memulakan larian berlepas tanpa menerima kebenaran rasmi untuk berlepas. Beliau bertindak demikian kerana percaya bahawa kebenaran tersebut telah diberikan. Kedua, salah faham dalam komunikasi radio menjadi faktor paling kritikal. Frasa yang digunakan oleh pengawal trafik udara ketika memberikan kebenaran laluan mengandungi perkataan after take off atau selepas berlepas. Penggunaan perkataan take off menyumbang kepada tafsiran yang salah. Pada masa yang sama, transmisi daripada menara kawalan yang berbunyi OK, standby for take off, bertindih dengan transmisi Pan Am yang memaklumkan bahawa mereka masih sedang bergerak di atas landasan. Akibat pertindihan transmisi tersebut, kru KLM tidak mendengarnya. Pengawal trafik udara juga kehilangan peluang untuk menghentikan pesawat KLM daripada berlepas. Ketiga, pesawat Pan Am berada di atas landasan lebih lama daripada jangkaan. Perkara itu berlaku akibat salah faham terhadap arahan pengawal trafik udara serta keadaan jarak penglihatan yang sangat terhad. Keempat, kabus tebal dan ketiadaan radar darat menyebabkan pengawal trafik udara tidak dapat melihat kedudukan pesawat-pesawat di atas landasan. Kelima, tekanan masa. Kru KLM berada dalam keadaan tergesa-gesa kerana bimbang had maksimum waktu bekerja mereka akan tamat. Tekanan ini meningkatkan kecenderungan psikologi yang dikenali sebagai confirmation bias atau bias pengesahan. Bias pengesahan ialah kecenderungan seseorang untuk hanya menerima maklumat yang menyokong jangkaannya sendiri sambil mengabaikan maklumat yang bercanggah dengan fahaman tersebut. Tragedi ini mengejutkan seluruh dunia. Syarikat-syarikat penerbangan dan pihak berkuasa penerbangan segera melaksanakan pelbagai perubahan terhadap prosedur keselamatan. Selepas tragedi Tenerife, ICAO memperkenalkan penggunaan frasa komunikasi radio yang lebih standard bagi menghapuskan sebarang unsur kekaburan. Sebagai contoh, perkataan take off kini hanya boleh digunakan apabila kebenaran rasmi untuk berlepas benar-benar telah diberikan. Perkataan itu tidak lagi digunakan dalam arahan lain bagi mengelakkan salah faham. Prosedur readback turut diperketatkan. Setiap arahan daripada pengawal trafik udara mesti diulang semula secara tepat oleh juruterbang sebagai pengesahan. Pengawal trafik udara pula diwajibkan membetulkan sebarang pengulangan arahan yang tidak tepat. Satu lagi, perubahan besar ialah pengenalan Crew Resource Management. Ia merupakan sistem pengurusan kerjasama dalam kokpit yang memberi hak kepada setiap anggota kru untuk menyuarakan keraguan serta menghentikan sesuatu tindakan sekiranya mereka mengesyaki berlakunya kesilapan. Selain itu, banyak lapangan terbang di seluruh dunia mula dilengkapi dengan radar darat yang membolehkan pengawal trafik udara memantau pergerakan pesawat walaupun dalam keadaan kabus tebal. Daripada tragedi Tenerife, dunia penerbangan mempelajari satu pengajaran yang amat besar. Pada tahun 1977, segala-galanya bergantung kepada kata-kata, bergantung kepada ketepatan setiap ungkapan dan bergantung kepada kefahaman terhadap setiap arahan yang disampaikan melalui radio. Kini, setiap frasa yang digunakan dalam komunikasi penerbangan tertakluk kepada peraturan yang diwujudkan hasil pengorbanan 583 nyawa. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.
Astrolab signing off from space.